Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PDP ini. Insya-Allah saya mengharapkan para pelajar terus bersemangat untuk menuntut ilmu, menimba ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut, insya-Allah. Baik, untuk pelajaran hari ini, untuk tahun 6, saya meminta para pelajar untuk membuka buku teks kafah pelajaran akidah. Buku teks kafah pelajaran akidah tahun 6, pelajaran akidah tahun 6, pada muka surat 45. Kita masih lagi membincangkan tentang perkara-perkara yang dikatakan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Baik, pada hari ini, perkara yang ke-6 disebut di sini, lari daripada medan pertempuran jihad. Maknanya lari daripada peperangan. Bila sedang berhadapan dengan musuh, kita meninggalkan medan peperangan tersebut. Itu suatu dosa besar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca sama-sama. Lari daripada medan pertempuran jihad. Perang bagi orang Islam yang menentang orang kafir dipanggil perang jihad. Sama ada bagi mempertahankan kesucian agama maupun negara. Oleh itu, orang Islam yang baligh dan berakal serta berupaya wajib menyertai perang jihad tersebut jika kesucian agama Islam dicemar atau dihina dan pemimpin telah mengisytiharkan perang. Berdosa besar, lari daripada medan perang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara kewajipan umat Islam. Bukan sekadar kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan puasa, melaksanakan sembahyang, mengeluarkan zakat, tiba musim haji kita mengerjakan haji, tetapi di antara kewajipan yang perlu kita laksanakan ialah bila mana ada seruan ataupun arahan daripada pemimpin pemerintah, bila mana berlaku peperangan antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam, orang kafir, dan seruan tersebut memerintahkan kepada mereka yang berupaya untuk melaksanakan peperangan yang memerlukan kepada kekuatan tubuh badan dan persiapan peralatan dan sebagainya. Bila mana ada seruan tersebut, menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk turut serta berperang bagi menghadapi musuh-musuh Islam, orang kafir yang menghina Islam, yang mengganggu gugat agama Islam, yang mengganggu gugat negara Islam. Jadi tugas umat Islam ialah mempertahankan gangguan tersebut, penghinaan tersebut. Itu dipanggil perang jihad. Perang jihad. Dan barang siapa, sesiapa yang meninggal, yang terbunuh kerana berperang dalam suasana tersebut, adalah dianggap mati syahid. Mati syahid. Baik, maknanya jika seseorang Islam, bila mana dia berada di medan peperangan, lalu dia meninggalkan medan peperangan tersebut, itu adalah suatu perkara yang dianggap berdosa besar. Berdosa besar. Sebagaimana yang berlaku ke atas sahabat-sahabat ataupun di kalangan umat Islam di zaman Rasulullah SAW. Bila berlaku peperangan Badar, yang pergi untuk menyahut seruan tersebut, setengah pendapat ulama kata hampir 700 orang yang pergi untuk menyahut seruan untuk berperang. Tetapi apabila sampai ke tempat medan peperangan tersebut, sebahagian daripada umat Islam melihat begitu ramai tentera-tentera musuh, yang dikatakan 1000 orang lebih tentera musuh di hadapan mereka,
lalu sebahagian daripadanya meninggalkan medan peperangan tersebut. Yang tinggal hanya 313 orang. Ini peristiwa yang berlaku ke atas umat Islam di zaman Nabi SAW. Begitu juga jika sekiranya ianya berlaku di zaman kita, yang kita sebut tadi bahawa ia menjadi kewajipan kepada kita umat Islam untuk mempertahankan Islam, supaya ianya tidak dihina, tidak dicemar, ataupun tidak ditindas, tidak dizalimi oleh musuh-musuh Islam. Seperti yang berlaku sekarang ini di Palestin sana. Menjadi kewajipan umat Islam untuk berperang, berjihad, mempertahankan tanah air mereka, tanah air Palestin. Mempertahankan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Mana mempertahankan negara, mempertahankan hak Islam itu dianggap perang jihad. Perang jihad ini kurniaannya terlalu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan tadi, ia adalah dianggap, jika sekiranya ia mati, ia dianggap mati syahid, yang ianya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bahawa rohnya terus dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Baik, berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini pada surah Al-Anfal, ini perintah untuk berperang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutakhayyiran aw mutaghayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Surah Al-Anfal ayat 16. Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling undur daripada menentang mereka, ini musuh, pada ketika itu, kecuali ia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya ia tetaplah akan mendapat kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah neraka Jahannam, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Ta'ala mengancam sikap orang Islam yang meninggalkan medan peperangan bila berhadapan dengan musuh. Ini bukan sedikit ancaman dengan neraka Jahannam. Sebab itu tidak boleh sama sekali bagi umat Islam bila mana dia berhadapan dengan musuh untuk berperang, lalu dia mengundurkan diri. Melainkan, dalam ayat ini menyebut, melainkan kita mengatur strategi. Mengatur strategi. Bagaimana para sahabat dalam perang Uhud umpamanya. Perang Uhud. Mengatur strategi kembali setelah hampir kalah. Setelah hampir kalah. Kerana umat Islam meninggalkan strategi ataupun penyusunan yang diatur oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabat mengatur strategi yang lain pula bagi mempertahankan kembali kedudukan umat Islam untuk tidak dikalahkan oleh musuh ketika peperangan Uhud. Baik, apa yang kita bicarakan di sini maksudnya bahawa tidak boleh sama sekali umat Islam meninggalkan tugas untuk mempertahankan Islam bila tiba seruan ataupun arahan daripada pemerintah untuk mempertahankan Islam. Kalau sekiranya kita melarikan diri, tidak bersedia, itu adalah dianggap sebagai dosa besar, melakukan dosa besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, sekadar itu dulu pelajaran kita, pada hari ini. Saya meminta para pelajar untuk membuat catatan nota tentang dosa besar yang keenam ini, iaitu lari daripada medan pertempuran jihad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.